Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak bincang bab yang keempat, iaitu berkaitan dengan kewangan. Okey. So, dalam bab yang keempat, ada 4 bahagian utama ya. Okey, kita akan belajar tentang apakah peranan dan objektif kewangan. Yang ini sukatan pelajaran. Okey. So, di sini kamu kena tahu apakah maksud pengurusan kewangan dan kepentingan. Yang kedua, apakah peranan pengurus kewangan. Yang ketiga, apakah peranan pengurus kewangan dan kaitannya dengan bidang-bidang lain, termasuklah pemasaran, pengeluaran, perakaunan dan sumber manusia. Okey. Dan bahagian yang keempat, kamu kena tahu apakah objektif kewangan sesebuah perniagaan, iaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham. So, ada 4 bahagian dalam subtopik pertama ya. Okey, dalam bahagian yang kedua, kita akan belajar tentang penyata kewangan. Okey, so dalam bahagian penyata kewangan ni, kita akan bincang 3 bahagian. Okey, bahagian pertama ialah siapa yang perlukan penyata kewangan ni? Pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa yang akan menggunakan penyata ni? Yang kedua adalah kita akan bincang 3 penyata kewangan yang utama, iaitu penyata pendapatan, kunci kira-kira dan juga penyata aliran tunai. Okey. Dan bahagian yang ketiga, kita akan menyediakan dan menaksir. Okey, mengira dan menaksir maksudnya kita memberi kesimpulan. Okey. Yang melibatkan beberapa nisbah kewangan, okey, iaitu nisbah kecairan, nisbah kecekapan, nisbah keberuntungan, nisbah penggiaran dan juga nisbah pasaran. Okey, ini bahagian yang kedua ya. Okey, bahagian yang ketiga kita akan bincang tentang sumber dan penggunaan dana. Okey, dari mana sesebuah perniagaan memperoleh wang atau sumber dana dan bagaimana dana ini digunakan. Okey, so kita akan belajar 2 sumber dana, iaitu jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Yang ini melibatkan fakta khusus ya. Okey, so sumber dana jangka panjang ni ada 3 yang utama, iaitu bond, equity dan saham keutamaan. Okey. Sumber dana jangka masa pendek ni termasuklah overdraft, pemfakturan, penerimaan juru bank, trust receipt dan pinjaman berjangka. Ini fakta khusus ya. Dan bahagian yang ketiga kita akan belajar apakah jenis penggunaan dana, iaitu keperluan semasa, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey. Bahagian yang keempat berkaitan dengan perancangan kewangan. Okey, iaitu kita sepatutnya boleh menyediakan bajet tunai dan juga mengaplikasikan bajet tunai kepada peniaga. Okey, so ada 2 bahagian. Dan bahagian terakhir ni berkaitan dengan pengurusan risiko dan insurans. Okey, di sini kamu sepatutnya boleh mentakrif, memberi maksud pengurusan risiko dan kepentingan, memahami jenis risiko ya. Kita akan belajar 2 jenis risiko. Lepas tu kita akan belajar prinsip-prinsip insurans. Okey, iaitu ganti rugi, doktrin punca terdekat, kepentingan beli insurans dan penuh percaya mutlak. Ini adalah fakta khusus ya. Dan bahagian berikutnya berkaitan dengan prinsip takaful. Okey, so ini bahagian yang berkaitan dengan pengurusan risiko dan insurans. So bab ni ada 5 bahagian penting dan ada bahagian yang melibatkan pengiraan. Okey. So bahagian ni untuk pertama ni kita akan bincang apakah maksud pengurusan kewangan dan kepentingan. Okey, apakah peranan pengurus kewangan. Kita cuba tengok hubung kait antara pengurusan kewangan dengan bidang lain dan juga apakah objektif kewangan, iaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham. Okey. Alright, apakah maksud pengurusan kewangan? So, pengurusan kewangan ni merujuk pada aktiviti merancang. Kita plan, okey, merancang, kita susun, kita organize dan mengawal semua aspek berkaitan dengan nilai wang, okey, untuk mencapai matlamat organisasi. So, bila sebut financial management, pengurusan kewangan ni, dia berkaitan dengan bagaimana kita nak merancang aspek yang berkaitan dengan nilai wang. Itu duit yang ada dalam perniagaan, aset yang ada dalam perniagaan, suatu yang ada value, ada nilai wang. Bagaimana kita merancang, bagaimana kita nak organize, okay? Macam mana kita nak susun, kontrol dan sebagainya. Aspek berkaitan dengan perniagaan yang ada nilai wang, okay? Untuk mencapai matlamat organisasi. So yang ni penting sebab kalau kita tak pandai merancang atau kita tak dapat mengawal penggunaan wang, boleh menyebabkan syarikat ni menghadapi masalah, okey, iaitu kekurangan tunai, okey, mungkin menyebabkan penyalahgunaan sumber dan sebagainya, okey. Okey, kenapa pengurusan kewangan ni penting? Ada 4
kepentingan utama, iaitu satu, membuat perancangan kewangan. Kita boleh buat financial planning, okey, perancangan kewangan. So bila sebut perancangan, yang pertama mesti ada objektif, okey. Kita menetapkan apa objektif yang kita nak capai dan apa strategi atau cara untuk mencapai objektif tersebut. Itu berkaitan dengan perancangan kewangan. Okey, ingat ada dua keyword. Kita tetapkan objektif dan juga cara untuk mencapai objektif tersebut. Okey. Yang kedua, mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan. Kita nak pastikan sumber ni digunakan dengan cekap. Okey. Setiap jabatan ni perlukan kewangan. Okey, contohnya jabatan pemasaran perlukan wang untuk buat iklan, promosi, okey, bayar komisen dan sebagainya. Jabatan Sumber Manusia perlukan sumber kewangan untuk bayar gaji, okey, sediakan kemudahan latihan, okey, rekrut pekerja, all this. Jabatan Pengeluaran pula perlukan wang untuk beli bahan mentah, okey, beli mesin atau jentera, okey. Setiap jabatan ni perlukan sumber kewangan. Jadi, kita kena pastikan sumber ni diagihkan dengan cekap mengikut keperluan jabatan. Okey. Yang ketiga, mengawal penggunaan kewangan setiap jabatan. Okey, mengawal maksudnya mesti ada bajet lah. Mereka belanja ikut perancangan. Okey, kalau kita tak kawal penggunaan, mungkin bajet lari. Okey, bila bajet lari, syarikat akan menghadapi masalah. Okey, so kamu kena pastikan setiap jabatan ni belanja ikut apa yang telah ditetapkan. Okey. Dan yang keempat, mengelakkan berlaku penyelewengan. Okey, penyelewengan maksudnya penyimpangan, ada penipuan. Okey. Pastikan tiada situasi seperti belanja melebihi peruntukan atau belanja yang tak ada bukti bayaran. Okey, contohnya seorang jurujual atau eksekutif jualan, dia buat tuntutan perjalanan tapi tak ada bukti bayaran. Ini menunjukkan ada berlaku penyelewengan. Okey, seorang pengurus pengeluaran, dia kata dia dah beli mesin tapi tak ada invoice. Ini menunjukkan ada penipuan. Jadi tugas kamu ialah pastikan tidak berlaku penyelewengan. So remember ada 4 keyword dah. Satu, perancangan. Yang kedua, pastikan sumber diagihkan dengan cekap. Yang ketiga, kawalan penggunaan kewangan dan juga elak penyelewengan. Remember, ada 4P. Perancangan, pengagihan, penggunaan, penyelewengan. Okey? Okey, apakah peranan pengurus kewangan? Okey, kalau soalan tanya apakah peranan pengurus kewangan, yang ini ada 4. Okey, satu, pengurus kewangan ni dia akan membuat analisis dan perancangan kewangan. Okey, analisis maksudnya dia mengkaji maklumat kewangan. Okey, keuntungan syarikat, okey, hasil jualan berapa, okey, berapa aset yang ada. Dia akan mengkaji maklumat yang ada kaitan dengan kewangan perniagaan. Lepas tu dia mengambil tindakan, okey, dan juga membuat ramalan pada masa hadapan. So ramalan ni bergantung pada maklumat yang dia ada. Contohnya jualan semakin meningkat atau menurun, okey, perbelanjaan syarikat meningkat atau menurun. So yang ni bantu dia untuk mengambil tindakan yang betul, okey. Yang kedua, uruskan sumber dana dengan cekap dan berkesan, okey. So di sini tugas kamu sebagai pengurus kewangan ialah kamu kena menilai dan memilih sumber pembiayaan yang terbaik. Syarikat ni boleh mendapat modal dari pelbagai sumber. Kita boleh menjual saham, okey. Kita boleh mohon pinjaman daripada bank, okey. Kita boleh menerbitkan bond, ada banyak cara. Jadi tugas kamu ialah kamu kena menilai setiap sumber dan juga apakah sumber yang terbaik untuk perniagaan kita, okey. Dan kamu juga kena kenal pasti kombinasi. Ada kalanya kita gabungkan beberapa pembiayaan, okey. Contohnya kita menerbitkan saham. Kita juga boleh memohon pinjaman dari bank. Jadi kita boleh combine. Okey, combine beberapa pembiayaan dan kamu juga mesti gunakan sumber dengan cekap. Okey. Dan yang ketiga, menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat. Okey. So, pengurus kewangan ni perlu pastikan tahap kecairan yang sesuai. Liquidity. Okey, cair ni penting tau. Cair maksudnya wang tunai dalam tangan. Okey. So, kalau kita ada wang tunai atau aset cair yang cukup, ini membolehkan kita buat pelaburan jangka pendek. Okey. Kita juga boleh mengelakkan masalah kekurangan wang. Okey. Kita boleh gunakan duit semasa ni untuk membuat pelaburan jangka pendek, okey, dan boleh menentukan berapakah keuntungan yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. Keberuntungan maksudnya profitability. Okey, adakah syarikat ini membawa keuntungan atau tidak, okey. Dan last one, kita boleh menganalisis dan menentukan jenis pelaburan yang dibuat, okey, iaitu kita kena ikut perkembangan perniagaan, okey. Adakah pelaburan kita satu pelaburan yang rasional dan membawa keuntungan dalam jangka masa yang panjang, okey.
Alright, so kita dah bincang kepentingan dan peranan ya. Okey, kita tengok apakah hubung kait. Okey, hubung kait antara jabatan kewangan dengan jabatan lain. Contohnya jabatan pemasaran. Okey. Jabatan pemasaran ni perlukan sumber kewangan untuk menjalankan aktiviti pemasaran. Okey, contohnya membuat promosi, okey, membuat program pengiklanan, okey, perhubungan awam, all this. So, jabatan pemasaran akan menggunakan peruntukan kewangan daripada jabatan kewangan untuk melakukan aktiviti promosi dan juga pengedaran barang. Nampak hubung kait? Okey. Jabatan kewangan memerlukan maklumat. Contohnya anggaran peruntukan kewangan daripada jabatan pemasaran. So, jabatan pemasaran kena bagi maklumat. Berapa wang yang diperlukan untuk pengiklanan, okey? Berapa wang diperlukan untuk commission, all this. Jadi, maklumat ni akan digunakan oleh jabatan kewangan untuk menyediakan peruntukan kewangan. Okey? Dan yang ketiga, hasil jualan yang dikutip atau diperoleh oleh jabatan jualan dan pemasaran merupakan sumber kewangan pada jabatan kewangan. So, jabatan kewangan bergantung pada jabatan jualan dan pemasaran untuk mendapatkan hasil. Hasil ni adalah sumber kewangan untuk jabatan kewangan. Okey? Peranan dan berkaitan antara jabatan kewangan dengan jabatan pengeluaran. Okey? Jabatan pengeluaran ni perlukan sumber kewangan ni untuk membeli bahan mentah, okey, beli mesin, untuk belanja pengeluaran lain seperti selenggara mesin dan sebagainya. So, duit ni datang daripada jabatan kewangan. Jabatan kewangan akan menyediakan peruntukan kewangan. Okey. Yang kedua, jabatan pengeluaran ni akan memberi anggaran kos. Okey, anggaran kos ni contohnya untuk 6 bulan pertama ni apa belanja yang dia kena tanggung. Berapa banyak bahan mentah kena beli, okey? Adakah dia perlu beli mesin baru ke, okey? Selenggara mesin. So, jabatan kewangan akan membuat perancangan berdasarkan apa yang telah disediakan oleh jabatan pengeluaran. Okey? Dan jabatan pengeluaran ni merupakan jabatan yang perlukan belanja kewangan yang besar sebab mereka banyak beli bahan mentah, okey, banyak menggunakan alatan, jentera dan sebagainya. Jadi jabatan kewangan kena tahu apa tindakan yang boleh menjimatkan kos pengeluaran. Okey. So ini hubungan antara jabatan kewangan dengan jabatan pengeluaran. Okey. Jabatan perakaunan dengan jabatan kewangan. Okey. So jabatan kewangan ni perlukan penyata kewangan. Contohnya penyata pendapatan kunci kira-kira, dan yang ini akan disediakan oleh jabatan perakaunan. Okey, jabatan perakaunan sediakan penyata ni dan serah kepada jabatan kewangan. Okey. So jabatan kewangan mendapatkan dana berdasarkan keperluan yang ditentukan melalui bajet oleh jabatan perakaunan. So jabatan perakaunan buat bajet dan jabatan kewangan akan mendapatkan dana. Contohnya pinjaman bank ke jualan saham dan sebagainya. Okey. Okey, apa kaitan jabatan kewangan dengan jabatan sumber manusia? Okey. So jabatan sumber manusia ni perlukan wang untuk bayar gaji, allowance, bonus, okey. Yang ini jabatan kewangan akan menyediakan peruntukan kewangan. Okey. Perancangan yang dijalankan oleh pihak sumber manusia ya, seperti rekrut pekerja, melatih pekerja, uruskan bengkel, seminar, all this. So, perancangan ni akan membantu jabatan kewangan untuk menyediakan anggaran kewangan. Okey, so ini hubung kait antara jabatan kewangan dengan sumber manusia. Okey. Alright, kita pergi kepada bahagian terakhir iaitu objektif kewangan syarikat. Okey. Setiap syarikat dia ada objektif yang sama iaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Okey, pemegang saham maksudnya pemilik syarikat. Okey. Maksudnya kita nak kayakan pemegang saham. Okey. Bagaimana ini dapat dicapai? Iaitu dengan meningkatkan perolehan per share atau dipanggil EPS, earning per share. Okey. EPS ni merupakan pulangan pada pemegang saham, iaitu dia adalah tuan punya firma, pemilik firma. Okey. Mereka yang melantik pihak pengurusan untuk menjalankan operasi syarikat. Jadi kamu kena pastikan pemegang saham ni mendapat pulangan yang secukupnya. Okey. Formula untuk mengira EPS ialah untung selepas cukai dibahagi dengan bilangan saham biasa diterbitkan. Okey. So semakin tinggi EPS menunjukkan syarikat ini berjaya memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Okey. Contoh ya, tengok. Syarikat ABC menjana untung bersih sebanyak 1,439 juta pada tahun 2019 dan ia telah menerbitkan 1,979 juta unit saham. Maka EPS ialah 0.727. Ini bermaksud untuk setiap unit saham, ABC berhad menjana untung sebanyak 72 sen. Okey, maksudnya kalau kita melabur RM1, kita dapat kekayaan sebanyak 72 sen. Okey.
Contoh lain, katakan syarikat A dan B masing-masing menjana untung sebanyak 100 juta. Andaikan syarikat A memiliki saham sebanyak 200 juta dan syarikat B memiliki 500 juta. Hitungkan EPS. Okey, very simple. Untuk syarikat A, 1 juta you bagi dengan 200 juta, kamu dapat 0.5 kan? Maksudnya untuk RM1 yang dilabur, pulangannya adalah 50 sen. Untuk syarikat B, 100 bagi dengan 500, kamu dapat 0.2. Okey, maksudnya you labur RM1, kamu dapat 20 sen. Okey. Kenapa matlamat memaksimumkan kekayaan ni lebih baik berbanding dengan memaksimumkan keuntungan? Okey, so apa dia? Satu, lebih menyeluruh. Okey, it's very comprehensive. Dia merangkumi pelbagai aspek dalam perniagaan. Okey. Kalau memaksimumkan keuntungan ni mungkin dia terhad pada menjana jualan saja, dia tak peduli tentang perkara lain. Okey. Kalau kekayaan ni dia merangkumi semua aspek. Okey. Dan kekayaan ni merupakan matlamat jangka panjang. Untung ni lebih kepada jangka pendek. Okey. Mengambil kira nilai masa wang, iaitu mengambil kira inflasi. Okey, nilai masa wang maksudnya kesan daripada perubahan harga. Okey, nilai masa wang, mengambil kira risiko perniagaan dan jangka hayat perniagaannya lebih panjang. Jadi kalau ditanya, kenapa matlamat kekayaan ni lebih baik? Berikan alasan lebih menyeluruh, matlamat jangka panjang, ada mengambil kira nilai masa wang, ada mengambil kira risiko perniagaan dan jangka hayat yang lebih panjang. Okey. Alright. Kita perhatikan beberapa contoh soalan. Soalan 1A, berikan maksud pengurusan kewangan dan nyatakan 3 kepentingannya. Okey, so maksud 1 markah, 3 kepentingan ni kamu dapat 3 markah. Make sure ayatnya lengkap. Okey, bagi ayat yang lengkap, jangan bagi ayat yang tak lengkap ya. Kamu kena bagi ayat yang lengkap. Sebagai contoh, okey, example lah, apakah maksud pengurusan kewangan? Pengurusan kewangan ni merujuk pada aktiviti merancang, okey, mengorganisasi, okey, mengawal sumber-sumber atau benda-benda yang berkaitan dengan nilai wang, okey, supaya boleh mencapai matlamat perniagaan. Okey. Kalau soalan tanya nyatakan 3 kepentingan, make sure sebut dengan betul ya, iaitu membuat perancangan kewangan, okey, mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan, mengawal penggunaan kewangan setiap jabatan. Jadi kamu dapat 3 markah. Okey. Soalan 2, uraikan 3 peranan pengurus kewangan. Okey, yang ni kena beritahu pemeriksa. 1, membuat analisis dan perancangan kewangan. Okey, berikan 1 uraian. Yang kedua, menguruskan sumber dana dengan cekap dan berkesan, berikan 1 uraian. Okey, menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat, berikan 1 uraian. Okey, itu jawapannya. Sama juga dengan soalan nombor 3, 4, 5, 6. Okey, untuk soalan ni make sure ada hubung kait antara jabatan kewangan dengan jabatan pemasaran, pengeluaran dan sebagainya. Okey. Alright, so itu saja untuk bahagian pertama. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika ada sebarang komen ataupun sebarang persoalan, bolehlah kamu komen dalam bahagian hujung nanti. So, cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Okay, good luck. Bye.